Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel AR Reaction. Sebelum ini saya ada berjanji untuk mencari tahu tentang agama Bahai ataupun sebutan yang sebenar ialah Bahai. Jadi, pencarian saya berakhir setelah saya menemui video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Like, comment, and subscribe. Bahai adalah agama baru yang lahir di Iran pada abad ke-19. Ia adalah sebuah agama yang menekankan soal kesatuan bagi seluruh manusia dengan menyatukan ajaran agama-agama dunia. Pada abad ke-18, terdapat seorang tokoh Syiah Imamiyah bernama Syekh Ahmad Ibn Zainuddin yang membawa aliran yang bernama Syaikhism. Setelah kematian Syekh Ahmad, salah seorang tokoh yang terpengaruh dengan ajaran Syekh Ahmad adalah bernama Said Ali Muhammad, yang mana beliau mula menonjol di bawah pengaruh ajaran Syaikhism. Setelah itu, Said Ali Muhammad mula mengambil sebuah ajaran baru yang bernama Bab atau Babiyah. Pada tahun 1844, Said Ali Muhammad dari Iran atau lebih dikenali dengan gelaran Sang Bab. Beliau mula dikenali ramai apabila beliau mendakwa malaikat Jibril menurunkan wahyu kepadanya. Malah, beliau juga telah mengaku dilantik sebagai seorang nabi yang diutuskan oleh Allah. Ajaran Bab mendapat sambutan yang besar di kalangan pengikutnya di Iran. Akan tetapi, beliau telah dijatuhkan hukuman murtad kerana telah mengaku sebagai salah seorang rasul yang baru di dalam Islam, sehingga menyebabkan beliau dipenjarakan oleh pemerintah pada ketika itu. Antara pekagum kepada ajaran Bab ini adalah seorang pengikut yang bernama Mirza Hussein Ali, atau beliau dikenali sebagai Bahaullah, yang menjadi pengasas kepada agama Bahai. Pada tahun 1850, Syekh Ali Muhammad atau Sang Bab telah dijatuhkan hukuman mati dan mayatnya telah diseludup oleh para pengikutnya, dan akhirnya ia dibawa dan ditanam di Bukit Karmel di Palestin. Di sana, dia telah dikuburkan di suatu tempat yang ditentukan oleh muridnya yang menjadi legasi penyambung ajaran Bab, iaitu Mirza Hussein Ali. Makam Sang Bab kini menjadi tempat suci bagi penganut agama Bahai. Di atas penyelewengan yang dibawa oleh Mirza Hussein Ali, beliau ditahan dan dipenjarakan. Pada tahun 1852, ketika Mirza Hussein Ali dipenjara di bawah tanah di kota Tehran, beliau mendakwa telah menerima wahyu seperti mana yang didakwa oleh gurunya Sang Bab sebelum ini. Beliau juga telah mengaku sebagai seorang rasul. Setelah beberapa tahun, Mirza Hussein Ali telah dibebaskan dari tahanan bawah tanah. Beliau telah dipindahkan ke Baghdad di Iraq. Pada tahun 1863, di sebuah taman yang diberi nama Taman Ridwan, Mirza Hussein Ali telah mengumumkan misi wahyu yang diperolehinya kepada para pengikut Bab yang berada di Baghdad. Bermula dari detik itulah dia memperkenalkan agama Bahai. Pada tahun 1868, Mirza Hussein Ali telah dipenjarakan buat kali kedua oleh pemerintahan Turki Uthmaniyah di kota Acre, Palestin. Akan tetapi, pada ketika itu agama Bahai yang dibawa oleh beliau sudah tersebar ke Iran, Iraq dan Palestin. Ini kerana tulisan-tulisan Mirza Hussein Ali yang ditulis di Iraq telah menjadi rujukan utama bagi penganut agama yang dibawanya. Akhirnya, penahanan itu membawa kepada kematian Mirza Hussein Ali pada tahun 1892. Setelah itu, agama Bahai diteruskan oleh salah seorang anak Mirza Hussein Ali. Anaknya itu menggelarkan dirinya sebagai Abdul Baha. Beliau juga berperanan untuk memperkukuhkan struktur keagamaan Bahai. Abdul Baha telah membuat satu perancangan untuk menyebarkan agama Bahai ke seluruh dunia. Abdul Baha melakukan misionerinya sehingga beliau meninggal di Haifa, Israel pada tahun 1921.
Beliau dikuburkan di salah satu ruang dari makam Sang Bab yang merupakan tanah suci bagi penganut Bahai. Setelah meninggalnya Abdul Baha, kepimpinan Bahaiyah diperturunkan kepada cucu sulungnya yang bernama Shoghi Effendi dan beliau diiktiraf sebagai wali bagi agama Bahai. Shoghi Effendi banyak menterjemahkan kitab suci agama Bahai bagi melaksanakan misioneri dan pengembangan agama Bahai. Beliau juga banyak membentuk rangkaian agama Bahai di seluruh dunia, termasuklah komuniti Bahai di Indonesia. Konsep ketuhanan di dalam agama Bahai adalah sama seperti agama Islam. Ini adalah pengaruh ajaran Islam yang diserap oleh mereka ke dalam ajaran mereka. Struktur agama Bahai adalah merupakan sebuah agama yang sinkretism. Ia adalah kepercayaan yang menghimpunkan doktrin agama-agama yang ada lalu meletakkan di bawah kesatuan Bahai. Antaranya adalah agama Yahudi, agama Hindu, agama Sikh, agama Tao, agama Konfusian, agama Buddha, agama Islam dan juga agama Kristian. Sebab itu, jika dilihat ritual keagamaannya memiliki persamaan dengan agama-agama lain. Rumah ibadat bagi agama Bahai disebut sebagai Masyrikul Azkar. Di rumah ibadat itu, mereka boleh berdoa, bermeditasi dan membaca ayat-ayat suci agama Bahai dan juga kitab suci agama-agama lain. Rumah ibadat agama Bahai ini terbuka bagi semua orang tanpa mengira agama. Antara kitab suci di dalam agama Bahai dikenali sebagai Kitab-i Aqdas. Ia merupakan kitab sumber hukum utama di dalam agama Bahai. Selain itu, mereka juga ada Kitab-i Iqan yang merupakan buku-buku tulisan Mirza Hussein Ali. Agama Bahai datang ke Malaysia seawal pada tahun 1950. Khodadat Fozda dan juga isterinya Shirin Fozda merupakan misioneri Bahai dari India. Mereka telah melawat tanah Melayu dan memberi satu ceramah umum di Seremban, Melaka dan juga Kuala Lumpur. Ceramah-ceramah ini dianjurkan dan juga ditemani oleh Encik Yang Ki Leong yang ditemui beliau semasa persidangan keamanan peringatan Gandhi di India pada tahun 1958. Yan Ki Leong merupakan penganut agama Bahai pertama di Malaysia. Bermula dari beliaulah agama Bahai mula berkembang di seluruh Malaysia. Jadi rupanya agama Bahai ini adalah gabungan daripada banyak agama di dunia. Dan rupanya juga agama ini sudah lama bertapak di Malaysia, iaitu pada tahun 50-an. Oleh kerana penganut agama ini berpenampilan seperti Muslim, ia adalah sesuatu yang amat mengelirukan sebab sukar untuk kita bezakan yang mana Muslim dan yang mana Bahai. Dalam kes Long Tiger, penampilan beliau adalah sebagai seorang Melayu Muslim, tetapi pada hakikatnya dia merupakan penganut agama Bahai. Semoga kita semua terpelihara dalam iman dan Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan dalam hati kita agar terus istiqamah di jalan yang lurus dan diridai. Semoga kita dijauhkan daripada ajaran Bahai. Sekian perkongsian hari ini. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe.